Hari ini, marilah kita pelajari firman Tuhan yang bertajuk Hari Penghakiman. Pada zaman ini, berbagai bencana iklim dan malapetaka yang tidak pernah ditengari berlaku di seluruh dunia setiap hari. Apabila melihat ini, ramai orang berkata, bukankah hari penghakiman Tuhan sudah dekat? Jadi hari ini, kita akan mengambil masa untuk pelajari tentang ramalan Alkitab di bawah tajuk Hari Penghakiman. Saya pasti anda telah mendengar melalui berita atau media bahawa hari yang bersuhu menghampiri 50 darjah Celsius berterusan di Amerika Syarikat dan Kanada. Juga, Australia di hemisfera selatan membeku disebabkan gelombang sejuk. Banyak perkara yang tidak pernah berlaku sedang berlaku di seluruh dunia sekarang. Di China, India, Asia Tenggara, dan lain-lain. Kerosakan rumah lautan di Korea akibat hujan batu juga dilaporkan. Bukan sahaja hujan batu, tetapi juga banjir dan angin kuat. Seperti puting beliung yang tidak pernah berlaku di Asia. Sejak kemunculan COVID pada tahun 2019, berbagai jenis bencana seperti gempa bumi dan letupan gunung berapi berlaku. Melalui bencana-bencana yang sedang berlaku, Tuhan memberitahu anak-anaknya tentang zaman yang mana kita hidup sekarang. Marilah kita lebih berjaga-jaga dan berwaspada, serta menyediakan minyak iman yang cukup seperti 5 katis bijaksana agar kita dapat menerima Bapa tanpa rasa malu pada hari kedatangannya. Tajuk kupas hari ini ialah Hari Penghakiman. Selalu ada suatu tanda sebelum sesuatu berlaku. Ada banyak ramalan yang Yesus beritahukan pada 2000 tahun dahulu bahawa malapetaka adalah salah satu tanda hari penghakiman Tuhan sebelum hari itu tiba, bukan? Ada banyak kantongan yang sama di dalam catatan para nabi. Apabila hari penghakiman Tuhan sudah dekat, kita patut sediakan lampu dan minyak sepenuhnya dengan berfikir, antara perkara yang Tuhan perintahkan untuk saya masih kekurangan apa? Saya meminta anda memeriksa ini sekali lagi agar semua ahli keluarga Sion dapat memasuki kerajaan syurga tanpa seorang pun ditinggalkan. Berbagai fenomena cuaca seperti gelombang haba mencapai 50 darjah Celsius di Amerika Syarikat dan Kanada, serta Australia di hemisfera selatan membeku disebabkan gelombang sejuk. Juga, isu-isu tentang senjata nuklear di Korea Utara dan COVID-19 yang belum diselesaikan. Semua malapetaka ini sedang berlaku di seluruh dunia, seolah-olah ia telah disediakan sebagai berkas bencana untuk zaman yang mana kita hidup ini. Memikirkan semula tentang situasi ini, marilah melihat buku Yehezkiel bab 7. Bab 7 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Lihat, bencana demi bencana akan datang. Kesudahan datang. Kesudahanmu tiba. Seakan-akan ia terbangun melawan engkau. Lihat, datangnya. Kesudahan di sini merujuk kepada kesudahan dunia. Ia terbangun melawan engkau. Lihat, datangnya. Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba. Hari huru-hara bukan tempit sorak di atas gunung-gunung. Sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu dan melampiaskan mukaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan apa? Tingkah lakumu. Dalam kehidupan di bumi ini, kita menghabiskan masa untuk melakukan apa? Mengapa kita datang ke bumi ini?
Jika kita tahu mengapa kita datang ke bumi ini, kita harus berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Jika kita ialah roh yang diusir ke bumi, setelah melakukan dosa di syurga, kita mesti bertaubat atas masa-masa ketika kita menentang dan tidak mentaati firman Tuhan di bumi ini. Selaras dengan tingkah laku kita, Tuhan akan melakukan apa? Menghakimi kita. Ayat 9. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu, akan ku balaskan kepadamu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahawa aku, Tuhanlah yang memusnahkan. Tertulis, kita akan mengetahui bahawa Tuhan memisahkan orang benar daripada yang jahat. Lalu, Dia membalas dan menghukum mereka. Ayat 10. Lihat, harinya sungguh datang. Malapetaka akan menimpa. Kelaliman bertunas. Keangkuhan bertaruk. Kekerasan bersima harajalela yang menjadi penopang segala kejahatan. Tidak ada dari mereka yang tertinggal, baik dari kelimpahan mereka maupun dari kemewahannya. Kemuliaannya pun akan terhapus. Waktunya datang, harinya mendekat. Biarlah si pembeli jangan bergembira, dan biarlah si penjual jangan bertukar cita, kerana kehangatan murka tertimpa atas segala kegembiraan mereka. Tertulis bahawa bencana itu bukan bencana yang biasa kita lihat, tetapi bencana yang tidak normal. Dalam Alkitab bahasa Inggeris, ia disebut bencana yang tidak pernah didengar. Dalam versi yang lain, bencana yang tidak pernah terjadi. Dikatakan bahawa varian Delta dan varian lain dapat menular dengan lebih senang serta cepat daripada virus asal. Pada masa lalu, ketika wabak seperti itu muncul, ia hanya aktif pada musim sejuk. Lalu ia hilang sejurus selepas musim bunga. Tetapi, sekarang terus berlaku sepanjang musim. Musim bunga, panas, ruru dan sejuk. Betul? COVID bermula pada musim sejuk tahun 2019. Jadi kita menantikan musim bunga. Ia akan hilang selepas musim sejuk. Kita menyangka bahawa itu akan mereda dalam masa 3 bulan. Tetapi apabila musim bunga tiba, virus itu menjadi lebih kuat. Pada musim panas, semua virus akan mati. Tetapi apabila musim panas tiba, virus mula menular semula. Itu akan hilang pada musim ruru. Tetapi virus itu lebih aktif. Musim sejuk ialah musim virus. Jadi virus itu lebih aktif. Banyak masa telah berlalu. Tetapi virus itu terus-menerus bermutasi. Varian-varian yang tidak pernah ditengari, seperti varian Delta, terus muncul. Jadi kita tidak dapat merasa lega dalam situasi ini. Tertulis bahawa apabila malapetaka yang tidak pernah ditengari berlaku di sekeliling kita, Tuhan akan menghakimi dan menghukum orang jahat. Tentang hal ini, Yesus juga memberikan amaran apabila Dia datang ke bumi ini pada 2000 tahun dahulu. Marilah melihat buku Matius bab 24 ayat 7. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Di sini, malapetaka digambarkan sebagai penderitaan. Ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu? Seorang pertama adalah tentang kedatangannya, dan seorang kedua adalah apakah? Dan tanda kesudahan dunia. Murid-murid bertanya kepada Yesus, apakah tanda kesudahan dunia? Jawapan Yesus terhadap soalan ini adalah, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan
dan gempa bumi di berbagai tempat. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Dia bermaksud, apabila waktu penghakiman Tuhan sudah dekat, banyak perkara yang tidak pernah didengar atau terjadi akan berlaku di sekitar kita. Ada terlalu banyak situasi ini di sekeliling kita. Suhu di wilayah Amerika Syarikat, iaitu wilayah utara yang berdekatan dengan Kanada pun menghampiri 50 darjah Celsius setiap hari. Wilayah ini terletak di latitud yang jauh lebih tinggi daripada Korea. Walaupun negara-negara ini terletak di utara, ada banyak mangsa kerana kepanasan yang melebihi 50 darjah Celsius setiap hari. Mereka sekarang menghadapi iklim yang tidak pernah dialami sebelum ini. Adakah semua fenomena ini berlaku secara kebetulan? Marilah melihat buku Lukas bab 21 ayat 9. Setiap kali sesuatu seperti ini berlaku, orang ramai bertanya, hari kiamat, iaitu doomsday yang dikatakan orang Kristian semakin dekat, bukan? Orang yang tidak percaya pun berkata seperti ini sekarang. Bab 21 ayat 9. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Tak akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Mudahnya, penyakit sampar ialah penyakit berjangkit. COVID-19 dan kolera adalah sejenis penyakit berjangkit. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Tak akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Pada 2000 tahun dahulu, apabila ditanya, apakah tanda kesudahan dunia dan bagaimana kami dapat mengetahui tentang hari penghakiman Tuhan sudah dekat, kami dapat memahami bahawa hari penghakiman sudah dekat melalui tanda dan isyarat apa? Yesus menyebut tentang penyakit berjangkit juga. Ini bukan penyakit berjangkit yang telah kita ketahui sejak masa dahulu. Oleh kerana tidak tahu tentang COVID-19 yang kita hadapi sekarang, masa yang diperlukan lebih dari setahun untuk menghasilkan vaksin. Tiada wabak seperti ini sehingga sekarang, jadi seluruh dunia telah bergabung untuk menghasilkan vaksin dan memvaksinasi agar dapat melawan virus. Namun, varian yang lain, iaitu varian Delta, telah muncul. Buku Lukas bab 21 bahawa di berbagai tempat akan ada malapetaka seperti ini. Dan ini bermaksud, semua perkara ini berlaku serentak kepada semua penduduk dunia. Marilah teruskan dengan ayat 26. Orang akan mati ketakutan kerana kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Hari penghakiman sudah dekat bagi dunia, dan hari penebusan sudah dekat bagi orang yang berada dalam kebenaran Tuhan. Ayat 34. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemapukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Semua perkara yang berlaku serentak kepada semua penduduk dunia adalah COVID-19 yang menyebabkan seluruh dunia berasa sukar dan menderita, bukan? Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ayat 36. Kalau begitu, apakah yang harus kita lakukan? Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia.
Adakah ini salah satu penyakit yang hanya dibincangkan oleh komuniti perubatan? Ataupun ramalan Tuhan telah dipenuhi? Jika ramalan Tuhan telah dipenuhi, hari penebusannya sudah dekat. Maksudnya, hari penghakiman pun sudah dekat, bukan? Marilah membuka buku Yesaya 46, ayat 10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman pepekala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan ku laksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur. Dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Tertulis bahawa apa yang Tuhan katakan pasti akan dipenuhi. Dan apa yang Dia rancangkan pasti akan dilaksanakan oleh Dia sendiri. Bukankah Tuhan sudah memberitahu kita pada 2000 tahun dahulu akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat? Tuhan sudah memberitahu kita itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Bila perkara seperti itu akan berlaku, tertulis bahawa Tuhan akan menunjukkan tanda apabila hari penebusan sudah dekat. Sesetengah orang berkata, ada wabak dan gempa bumi pada masa dahulu. Buku Yesaya bab 7 berkata, Tuhan membangunkan kita, perkara yang tidak pernah ditengari dan tidak pernah terjadi akan berlaku. Seperti mana ibu memberkati kita melalui doanya, kita harus sediakan iman sekuatnya, seperti 5 gadis yang bijaksana dalam perumpamaan tentang 10 gadis. Walaupun dunia melihat semua peristiwa ini dari sudut pandangan perubatan, kita harus melihat generasi ini dari sudut pandangan ramalan, bukan? Tuhan menguruskan dunia ini dengan melihat kesudahan dari permulaan dunia. Jadi marilah melihat apakah yang akan berlaku pada akhir penghakiman melalui buku 2 Petrus bab 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Orang yang percaya akan berasa hari penghakiman sudah dekat. Orang yang tidak percaya berfikir ini akan berlalu seperti sebelumnya. Perubatan moden semakin maju, jadi itu akan lenyap tidak lama lagi. Bagi mereka yang hanya menganggapnya sebagai perkara biasa, hari itu akan tiba seperti pencuri dalam sekelip mata. Ayat 10 sekali lagi. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepatkan kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur kerana nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu ketepatan, tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pertamaian dengan Dia. Apabila kita merasa bahawa ramalan ini sedang dipenuhi, kita harus memeriksa diri. Adakah saya menjalani kehidupan harian dengan pengharapan syurga serta iman yang benar dan tekun terhadap Tuhan? Saya habiskan masa dan hidup hari ini untuk apa? Tuhan juga telah menekankan bahawa kita harus berusaha untuk sesuatu. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pertamaian dengan Dia. Firman ini adalah sama dengan firman Yesus. Apabila semuanya itu terjadi, berjaga-jagalah sentiasa sambil berdoa. Ungkapan dan perkataan adalah berbeza.
tetapi maksudnya adalah sama. Orang berfikir, ramai orang telah divaksinasi, mulai sekarang semuanya akan menjadi lebih baik. Tetapi ada kes yang telah divaksinasi juga dijangkiti semula. Sudah tentu, memvaksinasi adalah penting. Tetapi kita harus berfikir terlebih dahulu, mengapakah fenomena ini menguasai seluruh dunia sekarang. Kita perlu melihat fenomena ini dari sudut pandangan perubatan atau ramalan. Orang yang melihatnya dari sudut pandangan perubatan mungkin akan mentertawakan ramalan. Namun, kita percaya kepada Tuhan. Firman ramalan ini dikurniakan oleh Tuhan yang melihat kesudahan dari permulaan dunia. Dunia ini akhirnya akan menghadapi penghakiman Tuhan yang terakhir dan akan dimusnahkan dengan api. Dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, kita mesti melihat segala sesuatu dari sudut pandangan ramalan. Jika Tuhan yang telah melihat kesudahan dari permulaan dunia berkata, bumi ini akan dimusnahkan dengan api, kita harus percaya bahawa akan ada penghakiman api. Tuhan akan memenuhi semua ini dengan cara apapun. Ada firman yang tertulis di dalam buku Wahyu, kepada matahari diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api, bukan? Semua firman yang tertulis di dalam Alkitab mulai muncul dalam kehidupan nyata kita satu persatu. Walaupun Tuhan menunjukkan hal-hal ini, manusia tidak peduli dan tidak bersiap sedia untuk penghakimannya. Kita tidak harus hidup sama seperti orang yang tidak mempercayai ramalan. Memandangkan syurga yang abadi semakin dekat, marilah lebih berjaga-jaga dan berwaspada lagi, serta berdoa dan mengikut firman Bapa dan Ibu setekunnya, agar anda dan saya dapat mempunyai iman yang tidak bercela dan tidak bernoda di hadapan Tuhan. Marilah melihat satu lagi ayat mengenai penghakiman melalui buku Pengkhotbah bab 3. Ayat 17. Berkatalah aku dalam hati, Tuhan akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Kerana untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tuhan akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Kerana untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Kalian semua, tidakkah anda merindui masa dahulu apabila kita dapat menginjil sepuas hati? Tidakkah anda merindui masa bila ahli-ahli berkumpul di Sion dan pelajari firman Tuhan bersama-sama? Segala sesuatu ada masanya. Apabila masa berlalu, kita tidak dapat mengembalikannya. Aku harus bekerja lebih keras pada masa itu. Sekiranya keadaan ini dikekalkan dan berakhir, kita tidak dapat bertemu dengan orang buat selama-lamanya. Betapa sedihnya masa kita tidak dapat menginjil, dan ia akan menjadi penyesalan kita. Jika kita melihat semua keadaan yang sedang berlaku sekarang, kita dapat merasakan bahawa hari apabila Tuhan akan menghakimi antara orang benar dengan orang jahat sangat dekat. Marilah teruskan dengan buku Pengkhotbah bab 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Kerana ini adalah kewajipan setiap orang. Kerana Tuhan akan membawa setiap perbuatan. Setiap perbuatan merujuk kepada apa yang kita fikirkan, putuskan, amalkan, dan apa yang kita katakan sekarang. Kerana Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke mana? Ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, iaitu perkara yang kita lakukan secara rahsia, entah itu baik, entah itu jahat. Kita tidak harus berfikir tidak apa-apa kerana orang lain tidak tahu. Sebaliknya, kita harus menjalani kehidupan iman yang diakui oleh Tuhan. Itu betul.
Marilah melihat bab 11 ayat 9. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahawa kerana segala hal ini, Tuhan akan membawa engkau ke pengadilan. Bersukarialah dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Anda boleh melakukan apa-apapun. Tetapi ketahuilah bahawa kerana segala hal ini, Tuhan akan membawa engkau ke pengadilan. Firman ini adalah sama dengan setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Kita tidak dilahirkan di bumi ini tanpa mana. Ada sejarah masa lalu kita yang mana kita dihalau dari syurga ke bumi ini kerana kita berdosa. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan di bumi ini? Tuhan telah menebus dosa-dosa kita dan membuka jalan kemuliaan agar kita dapat kembali ke syurga. Adakah kita harus hidup seperti manusia di bumi ini yang tidak mengetahui ramalan Tuhan dan tidak mempunyai pengharapan syurga? Ataupun, adakah kita harus menjalani kehidupan yang bertaubat dan mentaati firman Tuhan serta menjalani jalan ke syurga kerana kita tahu sebab kita datang ke bumi ini? Manusia di dunia ini, syurga bukanlah matlamat terakhir dalam kehidupan mereka. Apabila masanya tiba untuk meninggalkan dunia ini, mereka menjadi lebih keliru. Mereka semakin tua dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Masa untuk meninggalkan dunia ini semakin dekat dan badan mereka tidak sehat seperti masa muda mereka. Mereka tidak mengetahui bagaimana mereka akan hidup pada masa depan. Ada banyak kes seperti ini. Anda dan saya sudah tahu kita datang ke bumi ini untuk apa, tak akan pergi ke mana. Kita tidak harus menjalankan kehidupan yang sama seperti mereka yang tidak tahu tentangnya. Sebaliknya, kita harus mengambil masa kita untuk mengajar dan mempimpin mereka sebetulnya supaya kita dapat memasuki syurga bersama dengan mereka. Marilah kembali ke buku Lukas bab 12. Bab 12 ayat 54. Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal ini memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Hari ini, kita harus memperhatikan firman yang Tuhan berikan kepada kita melalui buku Injil. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Janganlah berfikir bahawa semua masalah akan diselesaikan setelah COVID-19 berakhir. Mengapakah semua perkara ini berlaku? Dalam ramalan, salah satu fenomena yang berlaku ketika hari penghakiman dunia ini sudah dekat adalah penyakit sampar, iaitu wabak yang belum pernah didengar sebelumnya. Walaupun wabak seperti ini telah menimpa semua manusia di bumi ini, jika kita tidak tahu tentang zaman ini, Tuhan akan berasa sakit hati. Sebelum November dan Disember tahun 2019, tiada sesiapa pun dapat membayangkan COVID-19. Tiba-tiba, wabak itu menjejaskan kehidupan seharian kita dan menular ke seluruh dunia. Tiada cara untuk terlepas dari situasi ini. Dan tiada negara yang tidak terjejas oleh COVID-19. Kita harus pelajari firman Tuhan serta memperhatikan ajaran bapa dan ibu. Kita juga harus selalu memikirkan apakah yang perlu kita sediakan untuk kembali ke syurga. Kerana Tuhan mengatakan bahawa saat itu akan datang secara tiba-tiba.
akan datang secara tiba-tiba. Semuanya akan datang secara tiba-tiba. Jadi marilah kita saling menguatkan iman supaya kita dapat selalu berdiri teguh di hadapan Tuhan. Anda mungkin ada banyak masalah, seperti masalah kewangan dan kehidupan akibat COVID-19. Namun, melalui tanda itu, kita tahu bahawa kerajaan syurga sudah dekat. Tolonglah ingat fakta itu. Dengan meminta anda untuk lebih banyak berusaha agar kita dapat mempunyai iman yang berdiri teguh di hadapan Tuhan. Saya tambahkan khutbah ini. Sekian, terima kasih.